MyCC terus memainkan peranan untuk menjamin persekitaran ekonomi yang adil dan saksama. Ini terutama dalam melindungi proses persaingan demi kepentingan perniagaan, pengguna dan seterusnya ekonomi. Apa antara usaha yang dilaksanakan, persaingan dan perubahan global? Topik ini menjadi fokus BIS Malaysia petang ini. Teruskan bersama saya, Hazel Desmond, untuk 30 minit yang berikutnya. Persaingan dan perubahan global. Topik ini kami angkat dalam Bola BIS petang ini untuk sama-sama kita memahami peranan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC terutama dalam menguatkuasakan Akta Persaingan 2010. Sejauh mana akta ini dapat menjamin kesejahteraan ekonomi dan keluarga Malaysia terutama dalam mendepani kesan daripada pelbagai krisis global. Bagi menjawab persoalan ini, kami bawakan panel undangan di studio. Ketika ini bersama saya Ketua Pegawai Eksekutif MyCC, Tuan Iskandar Ismail. Tuan Iskandar, terima kasih kerana menerima undangan kami dan mungkin untuk permulaan kongsikan secara ringkas latar belakang MyCC itu sendiri. Okay. Terima kasih Hazel kerana menjemput MyCC pada hari ini. MyCC adalah nama pendek kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Ya. Ianya ditubuhkan pada April 2011. Dan tugasan MyCC adalah untuk menguatkuasakan Akta Persaingan 2010. Ya. Penguatkuasaan itu tetapi bermula 8 bulan selepas MyCC ditubuhkan. Dan fungsi utama MyCC dalam hal ini adalah untuk mempromosikan persaingan dalam pasaran di Malaysia ini dan juga melindungi pada masa yang sama proses persaingan itu sendiri. So, jadi dia berbeza sedikit dengan tugasan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. KPDNJP dia mereka ni boleh mengawal harga ataupun menetapkan harga mengikut undang-undang yang ada pada mereka. Tetapi kami ni apabila mempromosikan persaingan itu, kita akan dapat menjamin pelbagai manfaat kepada pengguna dari segi harga kompetitif, barangan yang berkualiti dan pilihan yang banyak. Sebab bila peniaga-peniaga ini bersaing antara satu sama lain untuk memenangi hati pelanggan mereka. So, jadi mereka sentiasa berinovatif untuk menarik pelanggan mereka. Mereka sentiasa cuba menjadi efisien yang sebolehnya dan keusahawanan mereka akan berterusan dari situ. Ya. Ya. MyCC telah pun diberi mandat untuk menguatkuasakan Akta Persaingan 2010 yang bertujuan untuk melindungi proses persaingan demi kepentingan kepada peniaga, pengguna dan juga ekonomi seperti yang dinyatakan oleh Tuan Iskandar. Sebelum ini terdapat cadangan mengenai pindaan Akta Persaingan 2010 dan juga Akta Suruhanjaya Persaingan 2010. Di mana perkembangannya setakat ini? Kami telah mulakan aktiviti untuk meminda Akta Persaingan 2010 dan juga Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 sejak 2019 lagi. Ya. Tetapi disebabkan pandemik ianya tertangguh. So, jadi mulai hujung tahun lepas kami telah mendapat kelulusan polisi daripada Kabinet untuk meminda kedua-dua akta. Tetapi yang utamanya kat sini Akta Persaingan 2010, Akta 712. Jadi dia ada merangkumi ada dua isu yang besar kami nak masukkan dalam akta ini adalah pertamanya adalah memperkenalkan rejim penggabungan
ataupun dalam bahasa Inggerisnya merger regimes. Okey, keduanya adalah untuk memperkemaskan lagi, memperkukuhkan lagi kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan kami dalam menangani isu kartel dan juga isu monopoli. So jadi kami sudah melakukan sesi rundingan awam dengan badan-badan kerajaan dan juga orang awam termasuk pemain-pemain industri pada 6 dan 7 Jun baru-baru ini. Dan kami juga sedang giat untuk memperkemaskan lagi draft bil selepas mendapat input dari rundingan-rundingan awam tersebut. Apa sebenarnya yang membawa kepada cadangan pindaan akta yang disebutkan ini? Kalau kita lihatlah sekarang ni di pasaran Malaysia ni orang bising tentang monopoli. Ya. So jadi monopoli ni kalau kita lihat secara literalnya adalah bermaksud satu peniaga. Apabila satu peniaga menguasai satu pasaran, contohnya kita ambil kasut lah, ya. Dia menguasai pasaran kasut. So jadi kita ni sebagai pengguna memang tidak akan puas hati sebab ada satu pilihan saja. Cuba bayangkan. So jadi rejim penggabungan ini dia akan membantu mengurangkan efek penggabungan yang boleh menyebabkan konsentrasi pasaran. Maksudnya apabila beberapa pemain yang besar ataupun yang giat dalam pasaran tersebut bergabung, jadi mereka akan jadi satu syarikat yang besar. So apabila jadi satu syarikat yang besar, isu monopoli akan timbul. So jadi kita mahu memastikan pasaran ekonomi kita sentiasa rancak dengan persaingan dari dari syarikat-syarikat yang kecil, sederhana dan besar. Ya, sebab kita kena faham, ya, 98% perniagaan di Malaysia ni terdiri daripada perniagaan mikro, kecil dan sederhana. 2% saja yang public listed company, GLC dan sebagainya, ya. So jadi itu yang kita nak lindungi di situ supaya mereka boleh berada di pasaran dan ia boleh menggalakkan pelaburan. Ya, pada masa yang sama pengguna pun boleh rasa lega di mana dia tahu persaingan itu sentiasa ada. Bukannya dikuasai oleh satu atau dua peniaga dalam satu-satu pasaran itu. Dan setakat ini apa antara cadangan ataupun maklum balas daripada orang ramai hasil daripada sesi rundingan bersama mereka? Dia bercampur. Terus terang saya cakap ialah sebab kita nak buat perubahan kepada pasaran ekonomi negara, memang ada, ialah kita tidak boleh memuaskan hati semua, tetapi inilah yang terbaik. Hazel tahu, kalau nak tahu, Malaysia adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak mempunyai kuasa rejim kawalan penggabungan. Laos, Myanmar, Cambodia semua dah ada dah. Ya. Dan juga dalam 140 negara di dunia ni yang mempunyai undang-undang persaingan, 120 mempunyai rejim kawalan penggabungan. Ya. So jadi rejim kawalan penggabungan ini bukan bertujuan untuk membantutkan pertumbuhan mana-mana syarikat, tetapi kita nak memastikan persaingan tu sentiasa ada. Ya. Kita lihat baru-baru ni banyak penggabungan yang berlaku yang kena pada hati kita. Contohnya Tesco telah diambil alih oleh Lotus yang dimiliki oleh CP Group. Baru-baru ni ada berita mengatakan Jaya Grocer akan dibeli oleh Grab. So jadi syarikat membuat biskut Mancis telah dibeli oleh Universal Robina, syarikat biskut juga di Filipina dengan harga 1.9 bilion. So jadi banyak yang perkara-perkara ini berlaku dan apabila didengari oleh orang awam, mereka tertanya-tanya. Ya. Bagaimana ini akan memberi kesan kepada adakah harga barangan yang perlu dibayar di kemudian hari akan lebih tinggi ataupun mungkin menjejaskan corak perbelanjaan pengguna. Betul. Lagi satu, ada
banyak kes di mana syarikat-syarikat ni mereka tahu tidak boleh buat kartel. Ya, sebab mereka ni pesaing antara satu sama lain. Ya. So, jadi mereka menggunakan penggabungan itu untuk menghalalkan kartel mereka. So, jadi itu juga salah satu objektif rejim kawalan penggabungan. Alang-alang Tuan Iskandar sudah menyebut perkataan kartel itu. Kita tahu MyCC memainkan peranan penting dalam usaha melindungi kepentingan pengguna agar harga barang keperluan tidak dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ketika ini, di saat ini, apa yang rakyat di luar sana perlu fahami mengenai dakwaan kartel ayam yang didakwa berlaku ketika ini? So, jadi saya nak sebelum saya jawab soalan Hazel tu, MyCC ni berperanan untuk melihat kepada isu-isu pasaran yang ada di seluruh Malaysia ni. Bukan sahaja ayam tetapi telur, air batu. Harga tiket kapal terbang Tuan Iskandar? Tiket kapal terbang di bawah MEFCOM. Contohnya baru-baru ni kita keluarkan keputusan berkenaan dengan kartel Roro Langkawi. Roro Langkawi ni bila kita nak pergi daripada Kuala Kedah ke Langkawi pakai kereta kita sendiri, kita kena letak park kereta kita atas ferry dan dia akan berlayar ke pelabuhan Langkawi. Itu dipanggil ferry, itu dipanggil Roro, roll on roll off. So, jadi kami siasat di mana disebabkan kartel mereka, harga barangan dan perkhidmatan di Langkawi naik. So, jadi kami telah siasat, bila siasat kami dapati memang mereka ada perjanjian bertulis lagi untuk mengesahkan kartel mereka. So, jadi 3 pemain kartel di kalangan syarikat Roro di Langkawi ini, dia didenda sebanyak 2.2 juta sahaja. Tetapi berbalik kepada ayam itu. Kami telah menubuhkan pasukan khas untuk menyiasat perkara itu. Sejak 1 Februari. Kita kena faham pasaran industri ayam Malaysia ni amat maju. Amat menyeluruh. Ada pemain dia bermula daripada anak ayam, makanan ayam, ke penyembelihan, ke pembungkusan, sampailah ke jualan di pasar dan juga hypermarket. So, jadi dia menguasai daripada mula sampai habis. Tetapi banyak pemain-pemain yang dalam industri ayam ni. Jadi kita punya penyiasatan itu bermula kepada keseluruhan pemain. Bak kata daripada huluan sampailah ke hiliran. So, jadi sekarang ni kami dalam peringkat akhir penyiasatan kami. Kami telah mengenal pasti beberapa pemain dalam industri ayam ni menimbulkan isu-isu persaingan. So, jadi kami akan cuba sedaya upaya kami untuk menyiapkan penyiasatan ini dalam bulan ini. Apabila kami dah siapkan penyiasatan tu, kami akan bentangkan kepada mesyuarat anggota-anggota Suruhanjaya. Kena faham, Hazel, anggota-anggota Suruhanjaya kita ni adalah seperti hakim. Sebab MyCC ini adalah badan separa kehakiman. Kamilah siasat, kamilah membuat keputusan sama ada kamu melanggar atau tidak, kamilah menghukum kamu. So, jadi selepas itu bila keluar keputusan cadangan jika ada, kita akan umumkan secara am dulu. Kemudian kami akan beri peluang kepada syarikat-syarikat yang telah disiasat dan telah dinamakan di dalam keputusan cadangan itu jika ada, untuk membentangkan pembelaan mereka. Setelah mendengar pembelaan mereka, jika tidak diterima, barulah kami keluarkan keputusan akhir. Di situ kami akan bentang segalanya daripada A sampai Z. Baik. Itu statusnya setakat ini dan disasarkan laporan itu siap pada penghujung bulan ini untuk dibentangkan hasil siasatan. Baik, terima kasih Tuan Iskandar untuk pencerahan itu. Lebih banyak perkongsian mengenai persaingan dan juga perubahan global dan bagaimana peranan MyCC dalam aspek ini. Teruskan bersama kami.
Baik, persaingan dan perubahan global masih lagi mengupas topik ini bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC, Tuan Iskandar Ismail di studio bersama saya. Ketika ini, Tuan Iskandar difahamkan MyCC juga sedang menyiasat lebih dari 500 syarikat yang disyaki membuat penipuan dalam bidaan membabitkan tender melibatkan nilai 2 bilion ringgit. Tuan Iskandar, kalau boleh kongsikan perkembangannya setakat ini dan bagaimana sebenarnya siasatan ini bermula sehingga ke tahap ini. MyCC telah diberi kuasa di bawah Akta Persaingan untuk membenteras tipuan bidar dalam mana-mana tender, tetapi kami fokus kepada tender kerajaan sebab banyak isu tentang keterisan perolehan kerajaan. Jadi sejak 2011 kami telah buat advocacy dulu, menerangkan kepada pegawai-pegawai kerajaan, menerangkan kepada orang-orang awam tentang bahayanya tipuan bidar ini. Jadi apabila kami buat advocacy beratus-ratus advokasi seluruh Malaysia, dan mesej itu sampai. Bila mesej itu sampai, aduan mula datang. Aduan mula datang kepada kita, berbondong-bondong datang kepada kita. Jadi cuba bayangkan satu tender didakwa 50 hingga 100 syarikat terlibat dalam kartel. Itu yang datang 500. Ada satu kes yang kami siasat tu ada melibatkan 5, ada satu kes tu melibatkan 10, ada siasat melibatkan 100 syarikat. Jadi dia bergantung kepada jenis tender yang dikeluarkan oleh kerajaan itu. Jadi dalam tipuan bidar ni kami akan siasat syarikat yang membida. Kami tidak siasat individu. Dia beza dia dengan rasuah dan juga tipuan bidar ni adalah di mana rasuah ni adalah melibatkan pertukaran wang ataupun pertukaran manfaat di antara perasuah dan penerima rasuah. Selalunya yang kami tahu, yang dimaklumkan kepada kami adalah orang dalam kerajaan bersekongkol dengan pembeda di luar tu supaya pembeda itu menang untuk tender itu. Jadi SPRM dalam hal ini mereka akan fokus kepada itu. Kami fokus kepada syarikat itu. Sebab bila kami masuk, kami yakin bahawa selain daripada rasuah itu dibenteras, kami benteras pula syarikat pembeda tu. Beza individu dengan syarikat. Jadi kedua-duanya dalam secara langsung kerajaan akan mendapat manfaat di mana tindakan akan diambil ke atas individu yang terlibat dalam rasuah dalam tender tersebut, dan pada masa yang sama kami akan mengenakan tindakan terhadap syarikat-syarikat yang membida itu. Jadi bila kemudiannya tender keluar ni, jadi kata-kata itu tak masuk lagi dah. Jadi itu yang kami tengah sasarkan di sini. Keterisan banyak dalam perolehan kerajaan. Ini diakui dan orang awam sudah nampak. Jadi kita harus mengambil serius dalam membenteras isu tipuan bidar ni. Tipuan bidar ni macam contohnya lah kalau kita ni contohnya nak ambil tender buat jalan raya. Contohlah jadi maksudnya apabila ada 10 syarikat nak masuk, tiba-tiba 8 syarikat daripada 10 ni dia berjumpa, dia buat mesyuarat, dia bersekongkol, dia cakap okey, kali ini fasa 1 saya menang, fasa 2 you menang, fasa 3 kamu menang. Jadi dia bergili-gili. Jadi tak boleh. Proses persaingan tu dalam mana-mana tender mesti dilindungi. Kita nak yang terbaik pada harga yang munasabah. Jadi kalau orang ni dia ambil gili-gili, lepas tu dia meletakkan harga yang paling rendah yang sebenarnya harga yang paling tinggi. Contohnya kalau kita dah tahu kajian pasaran mengatakan ianya akan mengenakan kos kepada kerajaan sebanyak 50 juta, tetapi disebabkan kartel tu dia meletakkan 70 juta paling rendah. Seolah-olahnya memberi ilusi kepada kerajaan 70 juta adalah yang paling rendah. Tapi padahal ia merugikan kerajaan sebanyak 20 juta.
Ya. So jadi itu yang kami nak benteras, ya. Kami telah bekerjasama dapat kerjasama yang terbaiklah daripada Kementerian Kewangan, daripada SPRM dan sebagainya. So jadi kami akan umumkan keputusan-keputusan kes siasatan kami ini dalam hujung tahun ni. Ya. Dah kami dah banyak dah, ada 20 kes. Ya. Bukan 20 kes yang melibatkan 500 syarikat tu. Ya. So jadi kami akan umumkan satu persatu. Kerana memang cabarannya tinggi. Pasti, ya. 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 Dalam hal ni. Baik, secara ringkas Tuan Iskandar, apa antara projek yang sedang dijejaki oleh MyCC ketika ini? Okey, selain daripada tipuan bida, Ya. memerangi tipuan bida dan juga menjalankan pindaan, projek terkini kita adalah kami akan mengadakan persidangan perundangan persaingan Ya. pada 23 dan 24 Jun ni. Ya. Seminggu lebih lagi, Hazel. Ya. So, jadi dalam persidangan tu kita akan membariskan beberapa panelis dari dalam dan luar negara yang mahir tentang isu-isu persaingan di dunia. Dan pada masa itu peserta-peserta boleh mengambil peluang untuk bertanyakan aspek-aspek berkenaan dengan pindaan kami. Ya. Pindaan akta kami dan juga isu-isu persaingan yang dibangkitkan oleh MyCC. Kita nak jadikan apa yang kami buat ni transparent ataupun terbuka. Sebab apa yang penting adalah untuk in the end, pada akhirnya adalah untuk melindungi pengguna. Seperti kamu, Hazel, dan juga kepada saya. Kita sama-sama beli beras, beli minyak dan sebagainya. So, jadi apa yang kami buat ni adalah satu complementary kepada apa yang diusahakan oleh kerajaan ini. Ya. Ya. Selain daripada mengawal harga, kami akan memastikan persaingan di pasaran supaya semua dapat manfaat. Dan tema persidangan kali ini Digital Economy Merger and Bid Rigging. Rigging, ya. Dalam bahasa Malaysianya, ekonomi digital, rejim pergabungan dan juga tipuan bida. Ya. Tiga perkara ni amat penting sekarang. Digital ekonomi ataupun ekonomi digital, kita dah sibuk sekarang. Sejak pandemik kita beli makanan melalui e-hailing, Food Panda dan sebagainya. Kita nak beli barang-barang kita beli melalui Shopee. Kita nak nak beli kredit untuk kita punya game online, pakai Google Pay dan sebagainya. Ya. Ini dah jadi satu kebiasaan. So, jadi isu-isu persaingan ada di situ. So, jadi perlu diketengahkan isu-isu ni. Kita tahu Google, Facebook, Meta, Amazon didenda di seluruh negara, di seluruh dunia. Ya. Terima kasih kepada pihak MyCC untuk peranan yang dimainkan dalam persaingan dan juga perubahan global. Terima kasih Tuan Iskandar Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif MyCC untuk perkongsian itu tadi. Dan Bolbis itu menutup Bis Malaysia edisi 14 Jun 2022. Terus amalkan kawalan Kendiri walaupun negara dalam fasa kalian ke endemik. Saya Desmond, salam keluarga Malaysia.